Siyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa nusalli wa nusallim ala sayidina wa habibina wa syafi'ina wa zuhrina wa maulana Muhammad. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil warzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin ya arhamar rahimin. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam aksiru min zikri hazimil ladzat ya'ni al-maut ya'ni al-qiyamah. Ayuhal muslimin wal muslimat ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tamunya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bila mana malam ni merupakan malam yang kedua 12. Masih lagi Allah Taala pilih kita sihat tubuh badan, dapat sembahyang isyak secara berjemaah dan dapat tarawih 4 rakaat. Bukan semua orang jumpa dengan Ramadan dan bukan semua orang dapat beribadah dalam bulan Ramadan walaupun sihat. Ada yang duduk rumah je. Ramadan tak turun, dulu tak turun, besok mati, besok orang bawa pergi semua. Bukan orang sini, orang Colombia. Orang sini sama sungguh. Ini saya cakap terus terang ya tuan-tuan. Alhamdulillah. Sampai ke belakang tadi saya tengok ramai. Saya faham tuan-tuan, malam-malam lain tuan-tuan sembahyang masjid negara, masjid negeri. Sibuk kerja, tapi bulan Ramadan ni pulun lah. Man jadda wa jadda. Itu bukan ayat Quran, itu bukan hadis. Orang Arab cakap man jadda wa jadda. Siapa yang pulun dia yang dah dapat. Mudah-mudahan kita berjumpa dengan Ramadan hingga akhir Ramadan dan dapat beribadah dengan Allah, kepada Allah Subhanahu wa taala sampailah hari penghabisan Ramadan. Sebab apa tuan-tuan? Mungkin inilah Ramadan terakhir kita. Selalu saya sebut gitu. Dalam ayat saya sebutkan tadi apa? Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus syiyam. Jangan baca siam. Kalau siam, jawab dia nyancap Pramai, Sawadikap, Thailand. Syiyam, as-saumu. Wahai orang-orang beriman, difardukan atas kamu puasa. Kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana difardukan pada orang yang sebelum daripada kamu. La'allakum tattaqun. Ayat yang terakhir itu disebut mudah-mudahan kamu menjadi orang takwa. Orang tanya Nabi SAW, ya Rasulullah, apakah perbuatan ataupun apakah amal yang banyak mengantar manusia ke syurga? Nabi sebut 2. Kuat suara ni. Okey ke? Pertama takwa, yang keduanya akhlak yang mulia. Tu jadi tuan-tuan kekalkan dalam beribadah. Bila sebut pasal Ramadan ni tuan-tuan, dua benda selalunya orang highlight. Kenapa dia? Pertamanya apa? Puasa. Kalau ikut bahasa, menahan diri daripada lapar dan dahaga. Kalau tuan-tuan tengok dalam kitab Benawar Bagi Hati karangan Syekh Abdul Qadir Al-Mandeling Al-Indonesia, disebut apa? Lapar ni tuan-tuan memang perkara biasa pada sahabat. Kita bulan Ramadan ni lapar. Sahabat tuan-tuan disebut ada yang 3 hari sekali je kenyang. Di antaranya yang disebut dalam kitab tersebut ialah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. 3 hari sekali je kenyang. Kita 1 hari 3 kali kenyang. Pagi kan lantak lontong, tahu paru, dengan sambal. Tengah hari kan makan nasi lagi, ikan bakar. Kan petang lantak lagi. Makan apa lah? Makan nasi goreng, makan mi goreng mamak. Sahabat 3 hari sekali aja kenyang. Adakah ada orang yang tak ada duit? Dia ada duit. Adakah dia tak ada makanan? Banyak makanan. Tapi dia suka berlapar. Kenapa suka berlapar? Pertamanya orang yang berlapar ni badan dia ringan. Mudah nak beribadah. Kemudian dia orang rajin puasa sunat. Dan di antara doa yang makbul ialah doa orang yang sedang
berpuasa orang yang berlapar. Gitu. Jadi malam ni dah malam ke-12. Tuan-tuan balikkan timbang berapa berat masing-masing. Semua belum lambat lagi. Balikkan timbang tengok berapa kilo. Kalau 70 kilo, hujung bulan nanti masuk gaya pertama timbang balik tengok berapa kilo. Kalau turun 3 kilo itu biasa. Kalau 5 kilo lagi bagus. Ada orang boleh turun sampai 10 kilo dalam bulan Ramadan. Maknanya Ramadan ini mengajar kita berlapar, rasakan lapar macam mana orang Afrika lapar. Orang Malaysia ni, orang Afrika mati sebab tak makan. Kita Malaysia mati sebab terlebih makan. Sungguh. Tengok hujung bulan timbang macam mana. Kalau hujung bulan naiklah 72, itu bukan makan. Itu melantak. Orang Melaka cakap muntah. Itu tuan-tuan cakap. Sungguh. Maknanya kaedah kita berpuasa tak betul. Sepatutnya puasa tu boleh menurunkan berat badan. Gitu. Itu yang pertama. Jadi saya pesan pada tuan-tuan, puasa ni kalau boleh sampai hujung bulan makan satu. Yang kedua disebut biasanya sahabat ataupun 2 hari sekali kenyang. 2 hari sekali kenyang. Itu biasa. Dan paling kurang sekali disebut dalam kitab tersebut ialah 1 hari sekali kenyang. Macam mana 1 hari sekali kenyang? Macam bulan puasa ni lah. Apa yang kita buat? Waktu kita buka tu makanlah lebih sikit. Sebab tuan-tuan dah berlapar dalam 13 jam, 14 jam, 12 jam, makanlah lebih. Ni kan balik lepas isyak ni kan makan kuih 2-3 ketul. Jangan makan yang heavy. Minum air masak banyak. Air masak, air suam minum banyak. Dan pagi besok kalau boleh sahur jangan makan heavy. Makan kokot ataupun makan kurma dengan susu. InsyaAllah hujung bulan turun badan pun rasa ringan dan sihat, insyaAllah betul. Cubalah tuan-tuan. Ini tak boleh malam sahur mesti nak nasi. Gitu. Itu tak salah kaedah kita berpuasa. Amalkan kurma 3 biji dengan susu sahur. Barakah. Apa dia? Makan sahur pun dapat, pahala sunat makan kurma dengan susu pun dah dapat. Itu yang pertama orang selalu sebut. Yang keduanya bab semayang tarawih. Semayang yang tuan-tuan semayang tadi tu tarawih itu bukan hukumnya wajib. Hukum dia sunat. Semayang. Nabi semayang berapa tarawih? Nabi semayang berapa? Ada yang meriwayatkan Nabi semayang 8, betul ke? Nabi semayang dekat depan orang ramai ke 8? Lepas tu balik Nabi tengok TV ke? Tak. Nabi sambung sembahyang. Kalau dah bukan bulan puasa pun Nabi semayang sampai bengkak-bengkak kaki, Nabi sujud sambil menangis, Nabi nangis sampaikan janggut Nabi basah, apatah lagi bulan Ramadan. Jadi kita tuan-tuan, saya pesan kepada tuan-tuan, semayang tarawih datanglah. Isyak ni tadi tuan-tuan semayang, Nabi sebut siapa yang semayang isyak secara berjemaah ikhlas, ibadat seolah-olah dia beribadah, pahala dia seolah-olah beribadah sebahagian daripada malam. Malam berapa jam? 10 jam. Tuan-tuan dapat 5 jam. Dan amat rugilah. Mana-mana tempat pun saya pergi sama je, isyak ramai tapi subuh besok dah kurang balik. Jangan tinggalkan subuh berjemaah pagi besok. Sahurlah dekat-dekat waktu subuh. Bangun awal pukul 5 subuh, pukul 5. Semayang sunat tasbih, semayang sunat hajat, semayang sunat tahajud, semayang sunat taubat. Kemudian baca Quran dah dekat-dekat nak dekat subuh, dekat pukul 6 baru makan sahur. Sungguh. Kalau tuan-tuan semayang subuh berjemaah, pahala dia lebih besar lagi. Apa dia? Nabi sebut siapa yang semayang subuh secara berjemaah, pahala dia seolah-olah dia beribadah sepanjang malam. Yang Nabi sebut, kalaulah kamu tahu, sekalaulah umat aku tahu betapa besarnya semayang isyak dan semayang subuh,
secara berjemaah, nescaya dia akan mendatangi masjid dan ataupun surau walaupun terpaksa merangkak. Rugi tuan-tuan. Dalam bulan lain kita tak dapat nak ibadah, tuan-tuan sibuk. Bulan Ramadan ni pulun. Sungguh saya menyeru pada diri saya ingatkan diri saya dan juga tuan-tuan. Isyak dengan subuh kalau boleh jangan tinggal berjemaah, walaupun dalam mazhab kita benda itu merupakan fardu kifayah, tapi kalau tuan-tuan dapat buat, itu adalah di antara tanda-tanda Allah Ta'ala sayang tuan-tuan dalam bulan Ramadan, dapat beribadah lebih. Tu. Jadi bulan Ramadan ni tuan-tuan, tazkirah tak boleh lama. Berapa minit? 30. 30 minit. Saya berhenti ke 9 boleh? Boleh? 10? Berhenti ke 10 boleh? Saya nak pesankan tuan-tuan 3 benda di bulan puasa ni. Saya pesan dengan tuan-tuan 3 benda. Pertama, kalau boleh, pertama, sembahyang kalau boleh semua waktu dalam keadaan berjemaah. Tadi saya cakap isyak subuh, kalau boleh semua waktu dalam keadaan berjemaah. Gitu. Sembahyanglah tuan-tuan dekat mana-mana sekalipun, kalau boleh jaga berjemaah. Sebab siapa yang jaga berjemaah, itu sebab saya pesan selalu, sembahyang berjemaah ni tuan-tuan bukan semua orang boleh dapat. Itu bezanya sembahyang kita dengan bezanya sembahyang para sahabat, para Nabi SAW. Kita sembahyang tarawih ni kita ambil 10 terawal. Ini dah mula kurang ni. Kat mana-mana pun sama. Maksud nanti 15 dia lagi suku kurang. 10 terakhir tinggal 2-3 saf, 4 saf. Yang lain semua dah ruyuk. Apa dia ruyuk? Hilang. Hilang. Kekal tuan-tuan, kekalkan. Sungguh. Manalah tahu ini terakhirnya Ramadan kita. Saya sama dengan tuan-tuan, semua orang sama. Kita rasa tahun depan kita boleh jumpa Ramadan, tahun depan kita boleh sembahyang tarawih, tahun depan kita rasa kita ada lagi, maghrib besok pun kita rasa ada lagi, kita boleh sembahyang maghrib, isyak berjemaah. Wahal benda itu merupakan satu benda yang belum ada janji. Iza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'ah. Bila sampai ajal, Allah Ta'ala takkan tangguh. Kita tertipu tuan-tuan. Kita ingatkan tahun depan kita ada lagi, tahun depan boleh sembahyang lagi. Tambah lagi dah hujung-hujung Ramadan. Itu yang pertama. Yang pertama. Yang kedua, jangan tinggalkan bersedekah. Kalau tuan tengok dalam hadis, Nabi dalam bulan Ramadan lebih laju dia bersedekah. Bersedekahlah tuan-tuan. Surau mungkin ada buat program berbuka, surau mungkin ada buat program more. Kalau tuan-tuan nak sponsor lah, dan hadiahkanlah pahala sedekah tersebut kepada mak ayah kita. Kalau itu pun tak boleh nak buat, tuan-tuan bawalah satu hari RM2. RM1 untuk arwah ayah, RM1 untuk arwah mak. Bersedekahlah untuk mereka. Gitu. Kalau RM2 satu malam 30 hari berapa ringgit? Baru RM60. Kalau di antara kita ada yang pasangan dah meninggal, bawalah RM3. Saya bukan suruh tuan-tuan sedekah sampai beratus-ratus dak. Setidak-tidaknya satu malam tu, setiap malam ada bersedekah. Paling kurang RM1 untuk ayah, untuk ibu. Apa Nabi sebut? Da'u mardakum bisadaqah. Sembuhkanlah penyakit kamu dengan bersedekah. Itu sebab ada orang kadang-kadang dia sembahyang sunat tak banyak, puasa sunat tak banyak, baca Quran pun tak banyak, tak rajin nak bangun tengah malam sembahyang tahajud, tapi dia rajin bersedekah. Asal makan duduk minum ya kan dibayar. Nampak tu imam dia dibayar. Bukan imam sini, imam Colombia. Kalau imam sini pun apa salahnya bayar.
Balik kampung tengok orang lah minum 7-8 orang, 10 orang bayar. Itu orang rajin bersedekah. Mudah-mudahan dengan bersedekah dia tadi, dia akan masuk satu tu, sebab Allah Ta'ala sediakan satu pintu di dalam syurga namanya babu sedekah. Jangan kedekut sangat tuan-tuan. Sedekut sampai ke peringkat mana? 5 kali minum semua orang bayar, 10 kali minum pun orang bayar. Sukalah tu, bangga. Itu kedekut. Bakhil. Apa Nabi sebut? Al-bakhilul ba'idu minallah wa ba'idu minan nas wa ba'idu minal jannah. Orang bakhil tu Nabi sebut jauh daripada Allah, jauh daripada manusia, jauh daripada syurga. Wal qaribu ilan nar, tetapi dekat dengan neraka. Bersedekahlah tuan-tuan. Kalau tak banyak, sedikit. Tuan-tuan tahu dalam bulan Ramadan ni semua amalan yang baik akan dilipat ganda hingga ke 70,000 kali. Ada kisah orang bersedekah. Kisah orang bersedekah. Nabi sebut ada satu orang hamba Allah, bila dia dah dengar selalu kuliah tentang bersedekah, dia nak bersedekah. Kita gitulah tuan-tuan. Bila dah dengar nasihat, bila dah dengar kuliah, kita kadang-kadang bersemangat nak bersedekah. Lalu Nabi cakap orang tadi tu lepas sembahyang Isyak, dia pun keluar bawa duit nak bersedekah. Dia berjalan-jalan, kemudian dia jumpa dengan satu orang perempuan. Dia tengok perempuan ni macam susah aja, dia pun bagi dekat perempuan tu duit. Bila dia sedekah dekat perempuan tu tadi tuan-tuan, ada di kalangan orang yang kenal dia nampak. Lalu besoknya sibuklah orang bercerita, dia cakap apalah sepulan ni. Nak sedekah pun, tapi bersedekah pada az-zaniyah. Apa dia zaniyah? Perempuan penzina. Malam tu dia dah terbagi duit pada perempuan yang penzina. Besok paginya bila dia dengar cerita tu tuan-tuan, dia pun berdoa dengan Allah Ta'ala. Allahumma lakal hamdu ala zaniyah. Ya Allah, kepada engkau lah segala pujian, bagi engkau ya Allah, aku dah salah sedekah terbagi kepada penzina. Malam besoknya tuan-tuan, dia keluar lagi berjalan bawa duit. Dia bawa berjalan duit nak pergi sedekah. Jalan. Kemudian dia tengok ada satu orang. Dia tengok orang lelaki ni nampak macam susah. Nampak macam daif, nampak macam fakir miskin ni. Dia pun bagi duit dekat orang tu. Dia bagi dekat duit orang, ada orang lain nampak pula. Rupanya orang yang dia bagi tu orang kaya. Ada tak orang macam ni? Ada. Pakai baju pagoda, jalan pakai seluar 3 suku, tapi sebenarnya kaya. Macam kisah ada satu orang sahabat cerita. Tuan-tuan kalau biasa dengar jeruk Pak Ali tu, jeruk Pak Ali. Jeruk Pak Ali kat mana? Kedah, Kelantan? Penang. Biasa makan jeruk. Jeruk Pak Ali ni, tuan, dia dekat Penang. Dia jutawan, nilai orang tua ni. Dan dia seorang yang memang ahli surau, ahli masjid. Dia memang orang kaki sembahyang berjemaah. Dan dia memang kuat bersedekah. Memang dia kuat bersedekah, Pak Ali ni. Tuan-tuan makan jeruk Pak Ali, rupanya Pak Ali dah tak ada. Mana kedai dia? Kalau tuan-tuan balik daripada Penang, sebelum masuk highway, sebelum masuk jambatan, kedai dia sebelah kiri. Orang Penang tahu. Orang Penang tahu. Orang tak biasa makan jeruk tak tahu. Jadi satu hari tuan-tuan, Pak Ali ni dekat-dekat meninggal. Jadi suka duduk depan kedai dia. Dan dekat-dekat meninggal, dia duduk atas wheelchair. Kereta sorong, basikal goda sorong tu. Dia duduk atas wheelchair. Dia duduk depan kedai dia. Dia memang pakaian dia humble. Pakaian dia biasa, walaupun dia seorang jutawan. Bila dia duduk depan kedai tuan-tuan, orang berhenti berbas-bas, 4-5 biji bas berhenti beli barang. Keluar daripada kedai itu salah seorang perempuan tu, dia keluarkan beg duit, dia keluarkan duit RM5. Dia tengok orang tua ni macam orang miskin. Dia bagi duit kat Pak Ali tu.
Wahal orang kaya, jutawan. Pak Ali pun tengok sahabat tadi, dia angkat mata ni, dia ambil duit itu, lipat masuk dalam poket. Lagi sahabat tu tanya dia, "Kak, sedekah?" "Tak apa lah," dia kata. "Tahu orang mana?" Orang tu. "Tak apa lah, RM5 pun sedekah," dia cakap kan. Dia cakap, "Ni jeruk Pak Ali je lah, jeruk Pak Ali. Inilah Pak Ali." "Tak apa lah," dia cakap. Siapa-siapa pun tak apa janji nak sedekah. Tu. Sebab ada juga orang tuan tengok, ada orang yang nampak macam orang susah tapi sebenarnya dia jutawan. Tapi yang banyaknya nampak macam orang kaya tapi tak kaya, tu masalah dia. Dengan tai, dengan apa. Jadi orang tadi tu tuan-tuan, bila dia keluar dia bersedekah, dia terbagi kepada orang kaya. Ghani. Ghani. Kaya. Lalu besoknya orang sibuk bercerita, dia cakap, "Apalah sebulan dia nak sedekah. Malam semalam dia bagi pada penzina. Malamnya dia bagi pada orang kaya." Lalu dia ni pun dengar sampai kat telinga dia doa apa? "Allahumma lakal hamdu ala ghaniyah." Ya Allah, segala pujian bagi Engkau, sedekah aku tadi dah terbagi kepada orang kaya. Dah terbagi pada orang kaya. Malam besoknya tuan-tuan, malam ketiga ni sampai 10 malam tuan-tuan. Maknanya pukul tak adalah kejap ya sampai. Malam ketiga dia keluar lagi bawa duit. Dia keluar bawa duit lagi nak pergi bersedekah. Jalan-jalan dia tengok ada satu orang hamba Allah ni tengok macam susah, lelaki juga. Dia pun bagi duit. Bila dia bagi duit, adalah orang lain nampak. Rupanya yang dia bagi tadi ni pencuri. Pencuri. Sarikun. Itu sebab nak tahu nama anak elok tuan-tuan, jangan tahu nama Muhammad Sarikun. Muhammad pencuri. Saya pernah dulu ada satu orang Indonesia di Jawa. Namanya siapa Pak? Nama saya Muhammad Sarikun Pak. Gitu. Lalu dia pun bagi orang tu, orang pun cakap, "Apalah dia ni, asyik salah bersedekah." Hari pertama bagi pada penzina, hari kedua bagi pada orang kaya, kali ni dibagi pada pencuri. Lalu pagi besoknya tuan-tuan, bila dia dengar macam tu, dia pun doa lagi dengan Allah Ta'ala. "Allahumma lakal hamdu ala sariku." Ya Allah, segala pujian bagi Engkau, aku dah tersalah bagi sedekah aku pada pencuri. Lalu dia pun balik. Dia balik, dia tidur tuan-tuan. Malam tu Nabi sebut datang malaikat. Dalam tidur dia tu, malaikat cakap, sesungguhnya ketiga-tiga sedekah kamu telah diterima oleh Allah. Maknanya kita sedekah jangan kira, asalkan kita ikhlas nak bagi. Orang yang terima sedekah tu kebanyakannya kadang-kadang kita tak tahu. Itu juga macam kadang-kadang orang datang rumah kita tengok macam tak susah, kita bagi juga. Kadang-kadang kita tengok tepi jalan, kita bagi. Dah kita bagi, kita tengok rasa macam tak betul tempat kita sedekah, jangan fikir itu semua. Itu sebab ulama dalam kitab tasawuf sebut, apabila kita beribadah, seolah-olah kita membuang najis. Kita dalam buang najis, adakah kita nak cerita dengan orang? Tak. Adakah kita nak ungkit, nak cerita? Tak. Adakah kita nak ingat? Tak. Maknanya beribadah pun macam tu. Bila kita dah beribadah, lupakan. Terutamanya jadilah orang yang mukhlisin. Apa dia? Orang yang ikhlas dalam beribadah. Apa lagi yang disebut? Dia cakap, mudah-mudahan dengan engkau bersedekah tadi, si penzina tadi akan berhenti jadi daripada berzina. Mudah-mudahan dengan keikhlasan kau bersedekah tadi, si kaya tadi akan terbuka hati dia, rajin bersedekah. Dan mudah-mudahan dengan keikhlasan kau bersedekah pada pencuri tadi, mudah-mudahan Allah Ta'ala bukakan hati dia, berhenti daripada jadi pencuri. Itu sebab kita kadang-kadang tuan-tuan, kita tak boleh nak estimate seseorang. Ada satu orang tu, orang tua tu, dekat satu masjid, dia kalau berjalan pakai atas lutut.
Sebab dia lutut ke bawah, dia tak ada kaki, dua-dua. Jadi kasut dia lekat dekat atas lutut. Dia ada getah macam kulit, dia lekat ke atas lutut, dia berjalan atas lutut. Kita kalau tengok orang macam ni, apa perasaan kita, tuan-tuan? Selalunya memang kita rajin bagi sedekah. Tapi dia bukan orang kaya, dia berniaga. Apa dia buat dengan duit, tuan-tuan? Dia simpan duit. Simpan duit. Dan satu hari ketika tempat dia nak rasmikan masjid baru, dia keluarkan duit tadi tu, dia hadiahkan pada masjid balik untuk membeli kebau untuk ditumbangkan pada hari peresmian masjid. Jadi VIP yang datang tu bila dengar yang sedekah, kita tumbang kebau, siapa bagi? Bila tunjuk orang tu, Allahu Akbar. Rasa tercabar orang kaya ni bila tengok orang yang macam tu boleh bersedekah seekor kebau. Jadi sedekah ni, tuan-tuan, banyakkanlah bersedekah. Kalau tidak pun macam saya cakap tadi, RM1 satu hari pun jadilah. Itu yang kedua. Yang ketiga, yang ketiga saya nak ingatkan diri saya dan juga tuan-tuan, dalam bulan Ramadan, bulan yang penuh barakah, kita dah masuk fasa kedua. Fasa pertama disebut rahmah, fasa yang kedua disebut maghfirah. Kita dah masuk maghfirah. Kan Nabi dalam satu hadis disebut ketika Nabi nak melangkah untuk membaca khutbah ataupun menjadi khatib, Nabi bersebut amin, amin, amin. Lalu sahabat tanya, ya Rasulullah, apa yang kau sebut amin, amin, amin tadi? Nabi sebut, aku mengaminkan doa Jibril. Apakah doa dia? Pertama Nabi sebut Jibril doa, ya Allah, celakalah orang yang dengar nama Nabi Muhammad tetapi tidak berselawat. Itu sebab rajin-rajinlah berselawat. Allahumma salli ala Muhammad sallallahu wasallam alaihi. Rajin-rajinlah, ringan-ringankan mulut berselawat. Sebab apa? Berselawat ni di antara kelebihannya ialah di padang mahsyar nanti Allah Nabi akan mengenali umatnya di atas cahaya muka dia bersinar-sinar disebabkan banyak berselawat. Allahumma salli ala Muhammad sallallahu wasallam alaihi. Yang kedua Nabi sebut, celakalah orang yang bertemu dengan mak ayah dia waktu tua tapi tidak dapat berbakti kepada mak ayah dia. Yang kedua. Dan yang ketiga, Nabi aminkan doa Jibril, apa dia? Celakalah orang yang berjumpa dengan bulan Ramadan tetapi tidak mendapat pengampunan. Rebut peluang ni, tuan-tuan. Sebab penghujung nanti ada satu malam yang dinamakan malam qadar, khairum min alfi syahr, lebih baik daripada 83.333 tahun. Umur kita pun belum tentu lagi 80 tahun. Jadi saya menyuruh pada diri saya dan juga tuan-tuan banyak-banyaklah mendoakan mak ayah pada yang dah meninggal. Paling tidak pun Allahumma ghfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbauna shaghira. Itu paling pendek. Ya Allah, Allahumma ghfirli, ya Allah ampunkan dosaku. Kalau jadi imam, Allahumma ghfirlana. Allahumma ghfirli wali walidayya, dan kedua mak ayahku. Warhamhuma, dan rahmatilah mereka keduanya. Kama rabbauna shaghira, macam mana mereka menyayangi, mengasihani aku sewaktu aku kecil. Itu paling kuat. Itu pada yang dah meninggal. Banyakkan bersedekah, banyakkan doa pada mak ayah. Tapi pada yang hidup, saya pesan pada tuan-tuan dan perempuan, berbaktilah kepada mak ayah tuan-tuan. Kalau dekat, setiap minggu baliklah, berbukalah dengan dia orang, bersahurlah dengan dia orang. Kalau mampu, belikanlah dia kasut, belikanlah dia baju, belikanlah dia jubah, apa saja pakaian. Kalau lagi banyak duit, kalau ada mak lagi, belilah emas. Tuan-tuan beli 10 gram ke 50 gram ke, takkan terbayar jasa mak ayah tuan-tuan. Saya selalu sebut benda tuan-tuan. Mentara dia ni baliklah.
berboraklah dengan mak ayah, sukakanlah hati mak ayah, tidurlah atas pangku dia. Pada yang ada mak ayah lah, yang dah tua ni tak ada dah, saya pun dah tak ada dah. Kalau ada pun mak mentua, pak mentua. Yang pada ada mak ayah, saya selalu pesan, selalu saya pesan, berbaktilah kepada mak ayah, sungguh. Bila dah tak ada mak ayah besok, tuan-tuan akan rasa betapa segala perkara kalau tanpa mak ayah menjadi hamba. Raya tanpa mak ayah tak seronok. Tanyalah yang dah tak ada mak ayah ni. Gitu. Sungguh mak ayah ni tuan-tuan, dia macam saya dah selalu sebut, mak ayah ni dia umpama tembok. Dia akan melakukan apa sekali perkara untuk menolong ataupun menyelesaikan kalau anak-anak dia ada masalah. Tidak ada mak ayah yang tak mendoakan anak-anak dia. Tidak ada. Kalau mak ayah tu normal, tak gila, memang tak ada. Kalau mak ayah ada, kalau kita ada masalah, kita mengadu, insya-Allah mak ayah akan doakan kita. Cuma anak-anak je kadang-kadang yang lupa nak doakan mak ayah. Sungguh. Itu sebab saya selalu ulang-ulang perkataan ni tuan-tuan. Kita selalu dengar mak ayah kita sebut, besok mak dah tak ada, besok engkau tahulah. Mana waktu disebut tu, adakah kita tahu apa yang dia sebut? Tak. Bila kita tahu? Bila dia betul-betul tak ada. Bila dia dah betul-betul tak ada, baru kita tahu. Tu macam yang disebut. Kita bila ada masalah, ada susah, balik kita mengadu dengan siapa? Mengadu dengan mak. Walaupun mak kita tak boleh nak buat apa-apa melainkan doa. Doa daripada seorang mak ayah tu tuan-tuan, merupakan doa yang tidak ada hijab. Balik jumpa mak ayah. Tapi bila kita dapat bonus ke dapat apa ke, siapa kita jumpa dulu? Bini kita. Bini kita. Birthday bini kita belikan hadiah, belikan macam-macam. Tapi birthday mak bapak kita, jangan cakap nak belikan hadiah. Kadang-kadang kita tak tahu birthday mak kita, ayah kita sampai dia mati kita. Inilah merupakan kesalahan yang banyak orang lakukan. Bila dia mengepek, bila mak ayah dia dah meninggal, dia masuk dalam Facebook, dia masuk dalam status, aku rindu mak ayahku. Sungguh. Saya tuan-tuan, kadang-kadang saya pengurus jenazah. Kadang-kadang bila jenazah dah siap, anak tak sampai lagi. Tuan-tuan bayangkan, meninggal pukul 2, pukul 7 malam anak tak sampai lagi. Bukan duduk mana, Selangor je. Bila telefon lah saya lagi, ustaz, simpanlah mak saya tu biar dia tidur kat rumah. Ingat hidup lagi ke? Inilah tuan-tuan, saya selalu pesan pada diri saya dan juga tuan-tuan. Saya dah tak ada mak ayah. Pada yang muda-muda ada mak ayah. Kalau dekat, setiap minggu baliklah, puasalah dengan dia orang, berbukalah dengan dia orang, berboraklah dengan dia orang, santunilah mak ayah tuan-tuan. Selagi mana mak ayah tuan-tuan ada. Bila dah tak ada, maka terputus lah segala kasih sayang yang doa yang makbul daripada mak dan mak ayah. Jadi saya pesan sungguh-sungguhlah tuan-tuan pada tuan-tuan dan saya juga. Dan yang terakhirnya saya nak sebut, kalau boleh, bayarlah zakat. Zakat ni tuan-tuan jangan bayar yang RM7 tu. Kalau tuan-tuan makan beras mahal, begitu juga pidia beras, pidia puasa, jangan pidia RM1.8 kalau tuan-tuan makan beras mahal. Kalau makan beras basmati, bayarlah satu hari RM5. Kalau pidia biasa RM1.80 satu hari untuk orang yang makan beras biasa. Orang yang makan beras mati bayar satu hari RM5. Begitu juga dengan orang zakat. Kalau tuan-tuan makan beras mahal, jangan bayar RM7. Setidak-tidaknya bayar RM14. Apa salahnya bayar RM21? Bukan banyak pun. Setahun sekali je. Itu. Sebab tidak terangkat
puasa bagi orang yang tidak membayar zakat. Zakat kepala. Zakat fitrah ni merupakan zakat kepala ataupun zakat diri. Dia sebab kalau bayi lahir walaupun 1 hari terakhir puasa pun dia wajib bayar fitrah. Gitu. Jadi mudah-mudahan ada manfaatnya pada apa yang saya sebut pada tuan-tuan dan puan malam ni. Sama-samalah kita. Kalau yang baik yang betul tu datang pada Allah Taala, kekurangan saya mohon ampun dan maaf. Yang betul tu tolonglah amalkan. Janganlah tuan-tuan besok malam selalunya tak ada ramai gini. Janganlah besok lepas 10 hari terakhir surau dan masjid kembali macam asal, iaitu tak ada orang. Jadi saya pesan pada diri saya dan juga tuan-tuan, mudah-mudahan ada manfaatnya pada saya dan juga tuan-tuan. Subhanallah bihamdi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal as innal insana lafi khus illa allazina amanu wa amilus solihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Wallahu ta'ala alam. Al-Fatihah. A'udzubillahi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin amin ya Allah ya Rahman ya Rahim. Dadah tangan kami kepadamu ya Allah. Sesungguhnya hamba-Mu yang banyak dosa lagi banyak salah ni ya Allah. Ampunkanlah dosa-dosa kami ya Allah. Ampunkanlah dosa kedua ibu bapa kami ya Allah. Ampunkanlah dosa seluruh ahli keluarga kami ya Allah. Sama ada yang hidup, lebih-lebih lagi yang telah kembali kepadamu ya Allah. Terimalah akan sembahyang puasa yang telah kami lakukan ya Allah. Begitu juga dengan amalan-amalan yang lain ya Allah. Mudah-mudahan kami di antara hamba-Mu yang banyak membawa amalan yang baik bagi bertemu dengan-Mu di padang mahsyar nanti ya Allah. Ya Rahman ya Rahim ya Zal Jalal wal Ikram. Hiasilah kehidupan kami dengan ahli keluarga kami dengan akhlak yang terpuji ya Allah. Jauhkanlah kami dan seluruh ahli keluarga kami daripada akhlak-akhlak yang tercela ya Allah. Kau tunjukkanlah pada kami dan seluruh ahli keluarga kami yang benar itu benar ya Allah. Rezekikanlah kami dan seluruh ahli keluarga kami agar dapat melakukannya ya Allah. Kau tunjukkanlah pada kami dan seluruh ahli keluarga kami yang salah itu salah ya Allah. Berilah kami dan seluruh ahli keluarga kami kekuatan untuk meninggalkannya ya Allah. Ya Rahman ya Rahim ya Zal Jalal wal Ikram. Hidup dan matikanlah kami dan seluruh ahli keluarga kami dalam keadaan beriman kepadamu ya Allah, dalam keadaan yang kau redha ya Allah, ya ini dalam keadaan Islam ya Allah. Akhirilah kalimah daripada kami dan ahli keluarga kami dengan kalimah syahadah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kepada seluruh ahli keluarga kami yang telah berada di kubur ya Allah, permudahkanlah mereka di kubur ya Allah. Lapangkanlah kubur mereka ya Allah. Terangilah kubur mereka ya Allah. Kau tukarkanlah lubang kubur yang sempit kepada taman-taman syurga yang penuh dengan kenikmatan ya Allah. Kami khususkan doa ini buat kepada kedua ibu bapa kami, pasangan kami, anak menantu kami, cucu-cucu kami yang telah mendahului kami ya Allah. Sebagai manusia biasa tentulah banyak salah dan silap yang mereka lakukan semasa hayat mereka ya Allah. Namun Engkaulah Tuhan yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang ya Allah. Ampunkanlah segala kesalahan mereka ya Allah. Terimalah akan amal ibadah dan kebajikan yang pernah mereka lakukan semasa hayat mereka ya Allah. Himpunkanlah roh mereka di dalam gulungan orang yang beriman dan beramal soleh ya Allah. Himpunkanlah roh mereka di dalam gulungan orang yang mendapat nikmat-Mu, yang bukan yang mendapat azab-Mu di dalam kubur ya Allah. Ya Rahman ya Rahim ya Zal Jalal wal Ikram. Kepada kedua ibu bapa kami atas salah seorangnya yang masih hidup ya Allah, panjangkanlah usia mereka dalam taat ya Allah. Permudahkanlah mereka dalam beribadah ya Allah. Seandainya ditakdirkan mereka pergi dahulu sebelum kami ya Allah, berilah kami kesempatan dan peluang untuk berada di sisi mereka ya Allah. Bagi membolehkan kami mentalkinkan mereka ya Allah, memandikan mereka ya Allah, mengkafankan mereka ya Allah, menyembahyangkan mereka ya Allah, dan turun di liang lahat bagi menyempurnakan bakti yang boleh kami lakukan buat mereka ya Allah. Ya Rahman ya Rahim ya Zal Jalal wal Ikram. Himpunkanlah kami dan seluruh ahli keluarga kami di penghujungnya tempat yang paling baik di sisi-Mu, ya ini di syurga-Mu ya Allah. Bagi bertemu dengan-Mu ya Allah, bagi bertemu dengan para rasul-Mu, terutamanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan juga bertemu dengan seluruh ahli keluarga kami yang telah lama meninggalkan kami ya Allah. Ya Rahman ya Rahim, terlalu banyak yang kami minta ya Allah. Sesungguhnya
kami terlalu banyak meminta padamu, tetapi sedikit hakmu yang kami tunaikan ya Allah. Ampunkanlah kesalahan kami ya Allah. Rabbana taqabbal minna du'aana innaka antas sami'un alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum.